Okey, jadi saya ulang balik. Tadi poster kita dah habis. Sekarang ni konsep kita nak menyiapkan report lah. Report tu ialah kita punya final product untuk kelas ini. Dan report nanti akan diakses, setiap pensyarah akan akses dan kita akan bagi markah 60%. 60% untuk setiap grup, untuk setiap projek lah, nanti kita akan average out. Jadi 60%, lepas tu 10% daripada kamu punya poster yang dah siap ni. Saya rasa semua grup dah selesai. Grup yang baru tadi tu, grup 6 tadi pun dah okey lah dia punya poster. Itu ialah 10%. Jadi masing-masing pun boleh dapat lah dia punya lebih kurang 10% tu. Lepas tu hujung bulan ini, di mana bila kamu kena submit final project kamu dengan video-video presentation tadi, yang tu ialah 30%. Berdasarkan kamu punya presentation, okey. Dia ada presentation ni ada minor dengan major. Apa maksud minor dengan major? Okey, kalau misalnya sekarang ni kamu dalam group scheduling, maksudnya dalam group kamu buat scheduling. 2 orang buat scheduling. Jadi itulah kamu punya major. Jadi kamu akan buat video presentation berdasarkan kerja kamu. Kalau katakanlah kamu split kerja 2 orang, mungkin katakanlah tadi si Nurul tadi buat kerja bahagian apa, jadi dalam video major dia akan cerita apa benda. Lepas tu nanti si Najla nanti akan sambung section yang lain. Itu okeylah, habislah tentang major. Major punya video. Okey. Lepas tu pula minor ni ialah video berkaitan dengan kerja orang lain. Jadi kamu nak kena cerita sebab apa? Isunya IDP ni markah ataupun ilmu dia sebenarnya semua orang kena buat. Contohnya roadwork semua orang kena buat. Scheduling semua orang kena buat. Jadi tetapi masalah dia, kita ada masalah logistik lah. Sebab tu kita bagi-bagikan kepada orang yang handle bahagian tersebut. Tetapi isu dia, orang yang handle bahagian scheduling, dia dah tak peduli lah pasal geoteknik, dia tak peduli pasal road, pasal apa-apa semua dia tak peduli lah. Dia janji kerja aku siap. Itu jadi isu. Jadi sepatutnya dia, sebab dalam satu grup, dia kena berinteraksi. Jadi cara dia simple je. Bila dah habis kamu punya kerja ni, kamu kena buat video conference ke dengan kawan kamu, meeting ke. Okey, setiap seorang tu akan present dia punya kerja. Jadi yang orang lain tu dia akan dengar, oh baru dia faham. Mungkin orang lain tu dia tak faham WBS tu apa benda. Orang lain mungkin tak faham productivity rate. Apa benda productivity rate ni, nak guna untuk apa, daripada mana datang dia. Kita explain lah. Lepas tu apa lagi, resources. Lepas tu macam mana nak, kalau misalnya Microsoft project tu macam mana nak start. Dia punya software itself, apa benda yang input yang kita nak ni. Itu je cerita dia. Jadi kalau masing-masing dapat gambaran sedikit tentang each project tu, dia sepatutnya boleh cerita dalam minor video dia. Walaupun dia tidak buat projek yang kita panggil kategori major tadilah. That is the idea. Jadi kalau kamu boleh buat macam tu punya video, major dengan minor, kamu akan dapatlah 30%. Lepas tu yang lain tu ialah berdasarkan kamu punya report. Okay. Then, bila nak buat report ni ialah dia punya final product je. Bagi saya yang paling penting sekali ialah scheduling tu sendiri. Jadi scheduling tadi macam saya kata, sebenarnya dia tak banyak mana pun. Kalau ikutkan kolom, kalau kamu tengok video saya, kita hanya masukkan task name, senarai task tu sama macam WBS kita. Lepas tu kita organize, itu kita panggil WBS, kita susun dia. Sebab Microsoft Project dia tak ada cara macam nak letakkan 1.1, 1.1.1. Tak, dia sistem dia ialah kita organize, gunakan indent. Indent dan outdent. Outdent tu untuk go back, macam undo the indent tadi. Okay, itu yang step yang pertama, organize, masukkan list activity, lepas tu organize. Step yang kedua, masukkan duration.
Duration tadi, kalau kita dah ada work program yang kita dah jadikan sampel tadi, kita just masukkan benda yang sama je pun. Lepas tu yang ketiga, kita letakkan predecessor. Predecessor pun sepatutnya kita copy yang daripada ni. Tapi kalau kita rasa mungkin original file tu ada sedikit kesilapan ke apa ke, dia tak link, kita link lah. Janji dia punya logik. Okay, bukanlah maksudnya kita tak boleh ubah work program yang kita refer pada yang projek sebelum ni. Tak ada lah. Dia just sample saja. Even duration dia pun kita boleh ubah. Doesn't matter sebab kita yang buat dia. Kemudian yang last sekali ialah resources. Resource name. Resource, segala macam resources, setelah kita calculate duration berdasarkan productivity, itu yang kita cadangkan resources yang hendak digunakan. Jadi kita letakkan kat resource sheet dahulu, lepas tu barulah kita assign resources tersebut mengikut aktiviti. Jadi barulah misalnya satu aktiviti, contoh katakanlah kerja earthwork. Kerja earthwork ni dia akan guna material dengan machinery banyak. Mungkin manpower ni kurang. Kalau ada pun seorang dua sajalah yang membantu. Kalau kerja formwork pula, orang tu yang jadi majornya, kerja yang utama. Manakala mesin mungkin tak ada langsung. Walaupun dia guna tool-tool tertentu, tool tu kita tak letak pun dalam equipment. Biasanya kita letakkan yang equipment yang besar-besar lah, tool-tool tak payah. Setakat plier dan sebagainya tak payahlah, hammer. Itu tak kita letakkan sebagai tool. Jadi macam itulah dia punya konsep dia. Lepas tu kita akan attachkan cost. Contohnya dia ada macam-macam cara nak attach cost. Cara yang saya tunjuk dalam video tu saya guna unit rate. Sebab apa saya guna unit rate kan? Sebab okey, katakanlah kamu split. Split kerja tu mengikut manpower, machine dan juga material. Oh, nanti kan bila kamu campur-campur cost dia, bukan Microsoft Project dia boleh campur overall cost automatik. Dia akan terlebih pula. Katakanlah projek kamu sepatutnya berdasarkan sampel 2 juta. Tengok-tengok dia jadi kurang ataupun lebih. Ada satu kerja pula kamu nak cari macam mana, kat mana yang lebih, nak adjust pula. Aduh. Sebab apa? Isunya kita salah meletakkan dia punya unit rate di tempat-tempat dia. Jadi kalau cara nak senang dia, kita boleh gunakan konsep unit rate macam saya buat. Tapi kalau kamu buat yang kamu dah split cost dia, tak kisah, doesn't matter. Jadi dia ada banyak variation. Kalau kita ada maklumat yang lengkap, boleh je buat macam tu. That should be the right way sebenarnya. Kalau kita kata kita split satu persatu, barulah kita dapat. Kalau untuk kontraktor nanti, barulah dia dapat untuk manage ataupun tengok dia punya cost dia. Sebenarnya kalau yang tu. Tapi kita tengoklah macam mana dia punya cara kamu masuk nanti. Sebab tu nanti step yang lebih kritikal selepas ni ialah submission of kamu punya draft scheduling. Okay, bila kamu submit pada saya draft scheduling tu, saya akan buka dia punya file, nanti saya tengoklah kat mana dia punya isu-isu, nanti saya akan komen. Jadi once kamu punya project scheduling tu dah okay, then just a matter of untuk write report. Okay, write report. Dan content of the report tu ada sama macam yang saya bagi dalam guideline tu lah, apa yang sepatutnya kena ada. Okay, dia punya penulisan dia dan juga dia punya attachment lah. Attachment ni merupakan dia punya print out daripada apa yang Microsoft akan bagi. Yang tu sebenarnya tak ada apa, simple je. Okay, kita nak print out, lepas tu kita jadikan dalam PDF. Itu merupakan dalam sebahagian report kita. Okay, next group yang mana pula yang nak report dia punya progress? Okay, group mana? Group 2 boleh Encik Okay, Rahim. sila. Okay, group 2. Ya. Nurul Fatihah dan Yuliza. Okay. Saya perlu tunjuk saya punya kerja ke atau saya boleh brief sahaja? Okay, brief saja dulu. Okay. Sebab nanti yang kamu akan tunjukkan pada saya ialah kamu punya scheduling tu. Okay.
Okey. Sekarang ni apa yang scheduling macam mana? Scheduling, saya Ah, dah buat balik semula daripada yang previous punya work program contoh. Saya dah anjakkan kepada tahun ini. okey. Kemudian saya dah buat sebelum ni Encik Rahim ada komen berkenaan network diagram saya kurang link. Ya, betul. Jadi saya dah betulkan tapi saya masih dapat 1 CPM sahaja. Jadi saya kena tengok lagi sekali kat mana yang kurang untuk link. Kalau Ah, ikutkan dia critical part dia, saya punya tarikh tu cantik sangat kot. Sebab tu dia tak ada CPM yang banyak. Dia tak kisah. Kalau ada satu, satulah. Oh, tak apa ke? Dia minimum satu lah kan. Okey baik. Dia boleh jadi satu, boleh jadi multiple, doesn't matter. Okey. Kemudian untuk resource sheet saya dah masukkan kos ikut rate. Cuma saya belum Okey. masukkan material, label dengan mesin punya info. Kamu letak ikut unit rate eh? Ya saya. Sebab terlampau detail untuk saya letak ikut mesin atau material atau label. Itulah Saya itu dia. memang dah cuba tapi memang complicated sangat. Siapa yang hari tu ada bagi saya Excel yang the whole list of resources dia ikut unit rate berasingan. Saya tak ada. Siapa? Saya Grup bagi mana tu? schedule rate lain. PDF saja saya pernah bagi. Okey, so tak apa. Alright, so Okey. lagi Untuk S-curve, memandangkan saya dah masukkan kos, dah nampaklah S-curve tu dah dapatlah. Bila kamu masuk dia sama tak dengan kamu punya harga kos? Ada isu. Sebabnya BQ saya, dia ada banyak jenis, saya buat banglo, dia ada banyak jenis size. Jadi saya hanya buat satu size saja sebab saya tak nak banyakkan jenis banglo. Jadi dia memang totally different. So tak BQ apalah. yang baru. Ya, janji dia reasonable lah. Baik. Kos tu dia reasonable, okey lah kan. Dan juga untuk 10 aktiviti, saya punya partner Fatihah dia dah selesaikan 10 aktiviti. Cuma kami ada masalah tak match. Sebab saya punya BQ yang saya dapat daripada yang lama adalah lamsam. Jadi bila kita nak kira balik semula, kita kena ikut balik drawing semua kan. Jadi dia kurang match. Jadi saya tengah cari solution dengan Fatihah, tengah bincang macam mana nak matchkan dengan BQ dan juga setiap aktiviti yang dia buat, yang dikirakan tu. Contoh macam rough foundation tu dia kira dapat 90,000. Walhal dalam BQ hanya dalam 18 macam tu saja. Terlampau besar. Ya. Dia mungkin kamu tak perlu exactly ikut dia ke dan sebagainya, as long as dia reasonable. Mungkin sebab kadang-kadang dia ada campur benda-benda lain agaknya kot. Jadi benda tu tak jelas kan. Dia Tak jelas kan. sebab dalam BQ memang dia letak lamsam. Kita tak tahu nilai tu dia dapat macam mana, dia kira macam mana. So bila kita kira sendiri dia memang totally lain. Okey. Jadi okeylah. Jadi kamu boleh nampak lah sebenarnya kalau kita buat scheduling ni daripada scratch, sebenarnya banyak kerja. Betul tak? Dengan BQ lagi nak kena ni dengan banyaklah cerita dia. Okay. So tak apalah. Jadi janji kamu dapat sedikit idea. Okey lagi? Selain itu saya punya predecessor tu semua saya dah masuk, cuma itulah dia dah link semua item, semua kerja saya dah linkkan, cuma bila dia bersangkut dengan CPM tu dia dapat satu task saja yang kritikal. Okey. Selain itu saja daripada grup saya. Alright lah, okey. So nanti bila kamu dah siap kamu punya scheduling tu boleh hantar lagi pada saya tengok. Boleh saya hantar sekali dengan saya punya resource sheet yang 10 aktiviti juga ke? Yang tu tak apa dulu. Dia punya scheduling tu dulu. Yang Saya nak tengok logik dia. Microsoft Project Ya, betul. Baik. Alright. Okey, itu Itu saja. Terima kasih. Okey, next mulai mana pula? Okey, mana lagi kumpulan?
Lagi, siapa lagi? Cik Ryan, grup 1 boleh? Okey, sila. Okey, untuk grup 1, kita orang dah untuk scheduling dah okey dah. Tak adalah dah okey. Tapi bila kira costing, dia tak adalah sama dengan BQ ataupun sama dengan claim. Dia lari sikit tapi still lagi 3 juta. So, boleh ke? Boleh. Sebabnya Dia dia lari tu bila kamu masuk dalam scheduling dia lari cost dia. Sebab kita ada refer yang 10 aktiviti yang costing tu, 10 yang kira tu, 10 aktiviti tu yang lari sikit, so kami follow cost yang kira 10 aktiviti tu. Faham tak? Okey, jadi 10 aktiviti tu yang berlainan lah yang kamu masukkan dalam scheduling tu. So tak apalah, jadi dia okey lah tu kalau dia lari sikit-sikit, so tak apa. Doesn't matter. Lepas tu kalau untuk resource sheet tu, kami divide kepada 2, material dengan work. Untuk yang macam machine, untuk yang machine tu dia dah sekali dengan harga operator. Betul, tetapi jenis mesin tu tak masuk ke? Masuk excavator. Adalah tu. Okey, cuma dia punya cost dia kamu masuk kat unit rate ataupun kat mana? Dalam scheduling kamu, resource sheet tu. Dekat unit rate. Unit rate material ke unit rate apa? Work. Unit rate work. Per hour. Work untuk maksudnya katakanlah mesin kamu letak dekat operator. Kalau dekat carpenter lah. Macam tu maksud kamu? Boleh. Boleh, tak ada masalah sebenarnya. So okey lah. And then untuk S-curve dah try tarik. Dia jadi S-curve lah. Cumanya bila dengar Cik Rahim komen tadi, saya rasa kami kena edit lagi lah untuk bahagian resource sheet, untuk bahagian duration. Ada beberapa nak kena buat kemas kini lagi lah. Betul. Dia dalam apa tu kita panggil resource sheet tu, sebenarnya ada juga yang kita boleh letak dalam unit cost. Kalau kamu lihat unit untuk resource sheet tu dia ada work, material dengan cost. Cost yang dimaksudkan ialah cost-cost contohnya travelling, inspection, subcontractor, contohnya ada subcontractor buat kerja piling. Kita bagi benda tu dekat subcontractor. Jadi cost untuk kerja piling tu kita kata untuk subcontractor. Kita boleh letak nanti bila kita assign resource, kita akan masukkan cost dia. Katakanlah cost dia 500,000 contohnya lah. Tetapi untuk dia punya jenis mesin dan sebagainya kita boleh letak je. Dan kita boleh letak unit rate dia kosong. Sebab cost dia letak dekat subcon. Jadi itu contoh lah. Dia ada pelbagai cara untuk letakkan dia punya cost. Lepas tu kalau kamu klik on table cost dalam Microsoft Project, dia ada fixed cost ataupun fixed cost punya column selepas nama senarai nama apa tu, nama aktiviti tu, task name, dia ada fixed cost punya column. Dekat situ mana-mana cost yang tak ada ataupun kosong untuk aktiviti tu, kita tak boleh nak link ke mana-mana, kita juga boleh letak dekat situ. Jadi barulah misalnya kalau kita tengok semua aktiviti dia akan ada cost. Sama ada kita letak dekat fixed cost punya column ataupun kita letak dekat unit rate yang daripada kita panggil resource sheet tersebutlah. Itu contoh. Kadang-kadang kontraktor ni dia malas letak dekat resource name, resource sheet semua. Dia hanya letak dekat fixed column tersebut supaya dia boleh generate as cost juga. Itu pun boleh juga diterima sebahagian, tapi sebenarnya yang kita nak belajar ni cara kalau kita letak dekat resources.
Cuma kalau ada yang missing cost tu, kita boleh letak dekat fixed cost. Okey lagi? Unit rate tu saya nak try letak cost lah. Lepas tu bila klik yang close tu dia kosong. Saya cakap kat mana tak harga kalau dah kosong. Dia tak boleh isi harga sebab tu kami tak ada kat bahagian work. Lepas tu Bukan, memang dia tak isi kat situ. Oh, dia isi kat mana? Dia isi, okey, bila kamu klik dekat each activity yang kamu nak assign resource, mula-mula kita klik dekat activity dulu, lepas tu kita akan klik dekat resource, assign resource. Barulah dia keluar satu table untuk kita pilih kan resource mana yang kita nak guna. Dekat situlah nanti kita select lah subcontractor A. Bila kita select subcontractor A, kita terus isi kat bahagian cost. Dia akan tanya unit berapa. Unit tak payahlah sebab subcontractor kan. Kita letak dekat dia punya cost. Dekat situ kita letak dia punya cost. Itu cara dia. Kalau kita guna cost dekat resource sheet, cost punya unit untuk resource sheet ni. Dia pelik sikit lah yang tu. Kalau biasanya kita letakkan unit rate, lepas tu kita letak quantity of activity tu, lepas tu dia komputer akan calculate. Tapi kalau kita letak unit cost tu kita kena letak semasa kita letak dia punya itu. Kita assign resource tadi. Rasanya ada kot dalam video saya tu. Okay, so lagi? Lagi rasa itu je lah kot untuk costing, untuk resource sheet, untuk scheduling. Ada untuk yang 10 aktiviti tu semua dah settle dah sebenarnya, cuma nak kena betulkan sikit lah. Lepas tu kita akan proceed untuk report. Okay, set. Alright. Okay, alright. Okay, G1 dah selesai lah. Okay, kumpulan lain. G3 lagi. 3 kumpulan lagi. G4, G5, G6. Siapa nak pergi? G5 kan? G6. Kau ni sibuk lah kan ni. G5 G5 kan? dulu kan? Sorry. 5 baru 6. Okey, baik. Yang marah kan? Okay, G5 Okay. Poster kami dah hantar. Kamar dah email ke tuan. Lepas tu CPM. Okay, kami dah masukkan WBS tu dengan duration. Cuma yang baseline cost tu saya baru nak mentelaah pasal nak masukkan pasal kat resource. Manual saya boleh buat. Cuma nak using resource punya ni. Kami agak slow sikit lah tuan kat situ. Kamu punya BQ tu dah ada unit rate kan? Dah ada. Senanglah ambil yang tu je. Cuma nak pergi dekat resources nak masukkan tu agak tu kalau yang sebab yang dah pakai manual saya dah buat dah. Kami dah buat lah. Cuma nak using resources punya ni kurang fasih. Right. Okey, sekejap Basically kita punya poster macam ni lah kok. Okey, untuk kita punya complete cover tu yang dalam slide tu untuk tanya berapa complete cover semua tu kita setkan kepada 25 mm. Okey, untuk slack thickness tu kita ada dua thickness sebenarnya. Okey, nampak tak saya punya screen apa tu? Kita panggil apa ni, Microsoft Project. Nampak. Okey, sekejap mana dia? Okey, jadi dekat issue dia adalah resources. Okey. Kata kalau contoh ni saya buat auto scheduling. Okey.
Katakanlah kita masuk aktiviti A, B, C, D. Okay, katakanlah 2, 3, 4, 5. Alright, then kita akan link dia together. Ikutlah kalau misalnya ni. Okay, jadi dalam Microsoft Project ni, itulah sebenarnya yang kita nak. Satu lagi adalah WBS lah, insert column WBS. Jadi kalau kita masuk ABC ni, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. 4 ni maksudnya level 1. Sedangkan 1.1 tu level 2. 1.1.1 level 3. Jadi itu yang kita nak kena organize using this button ni. Indent button. Okay, untuk WBS. Baru kita dapat yang betul. Okay, kemudian isunya ialah isu ni ialah resources. Resources name. Jadi sebenarnya yang kita nak isi ialah daripada task name sampai resources. Itu aja sebenarnya. Tetapi isi resources ni, kalau saya tekan any button, dia kat sini dia tak keluar kosong. Jadi sebab tu saya kena pergi ke resource sheet. Jadi saya masukkanlah. Contohnya kita panggil, kita nak letak project manager ke, engineer ke, segala macam orang, tak kisahlah. Supervisor ke, lepas tu laborer ke, lepas tu carpenter ke, concreter ke. Ni jadi itu contohlah, ni senarai orang. Lepas tu next, senarai mesin, bulldozer. Okey. Lepas tu excavator. Lepas tu crane dan sebagainya, dumper. Okey, dah siap. Untuk man dengan mesin, semua dia punya type dia ialah work. Bukannya unit. Kalau kita tengok unit ni ada 3. Work, material, cost. Cuma untuk material saja. Material ni yang saya kata kita boleh letakkan ikut dokumen tender ataupun dokumen kontrak dan sebagainya, ikut contohnya earthwork. Ataupun kalau ada site clearing dulu. Site clearing. Okay, site clearing work lah sebenarnya kan. Tapi tak apalah nama dia. Lepas tu earthwork. Lepas tu contohnya formwork. Ikut item yang kerja tu. Lepas tu concrete. Lepas tu rebar. Okay, jadi tapi yang ni semua kita kena tukar kepada material. Material, yang ni pun material. Okay. Dan yang ni juga material. Material. Okay. Kena pakai mouse dia laju sikit. Alright. Okay, dah siap. Lepas tu last kali yang saya kata cost tadi. Itu contoh. Cost katakanlah travelling cost. Travelling. Sorry. Travelling sini. Ini semua salah. Kat sinilah. Travelling. Lepas tu subcon. A, subcon B. Contohlah, ini yang jadi isu tadi. Okey, jadi kat sini saya letakkan cost. Letakkan cost. Lepas tu sini saya letakkan cost. Okey. Nampak dia kosong. Sebab kita tak masuk cost kat sini. Yang lain-lain tu sebenarnya kita boleh masuk kat sini. Cuma maksimum ni kamu kena tengok balik lah. Maksimum ni maksudnya berapa maksimum supervisor pada satu masa yang paling maksimum sekali di site. Konkret berapa orang. Ini kena tukar kepada nama yang betul lah. Jadi kita boleh letak kepada unit rate ataupun letak machine ataupun letak dekat material. Katakanlah contoh set clearing saya letak RM20. Okay. Jadi earthwork letak 40 dan sebagainya lah. Okay. Itu cara kita letak unit rate. Then to go back to kita punya Gantt chart. Bila kita klik on resources ni,
dia dah ada contoh resources, aktiviti apa, dia ada senarai resources dah. Kalau kita tak masukkan dekat resource sheet, memang dia tak keluar. So, macam mana cara nak masuk resources? Kita pilih aktiviti, pergi kepada resources, kita assign resource. Nampak ada keluar dialog box ni. Yang ni ialah yang kita nak kena pilih. Katakanlah contoh A ialah bulldozer. Sebab dia mungkin site clearing. Okay. Lepas tu, kita pilih lagi. Kita hold button tu, site clearing. Katakanlah site clearing ni guna apa lagi? Bulldozer. Okay, pergi kita assign dulu yang. Bila kita pilih, kita assign, dia akan tick maksudnya. Dia akan tanya kita, bulldozer berapa biji. Tulislah berapa biji. Cuma cost dia mungkin kosong sebab kita tak letak unit rate untuk bulldozer. Tak kisah. Sebab dia mungkin datang dekat site clearing, nampak tak? Dia punya cost dah keluar dah 20 sebab saya letak RM20 satu unit. Kalau site clearing tu ada 1000 unit, sepatutnya unit ni pun saya kena tukar dia punya unit ni. Dekat resource ni, label dia ni. Tadi saya tak buat. Close dulu. Site clearing saya kena letak meter square. Baru dia punya unit tu akan keluar. Pergi balik pada ni. Unit yang, nampak tak? Unit tu dah keluar kat situ. Okay. 1000 unit dan berapa dia punya cost dia. Okay, kita tekan balik aktiviti tersebut. Aktiviti A. Assign resource. Nampak tak? Dia punya cost dah keluar 20,000. Itu untuk satu aktiviti. Close balik. Tak payah close. Saya nak tunjuk yang kedua. Katakanlah aktiviti kedua. Kerja excavation. Kerja earthwork. Guna excavator. Katakanlah ada labourer pun ada. Labourer tu mungkin berapa banyak pun kita boleh letak. Katakanlah contoh kita letak subcon. Ni. Saya klik assign dulu. Nampak tak? Earthwork. Earthwork ni berapa unit dia? Okay, berapa unit kerja tadi? Katakanlah contoh 1000 juga. Jadi bila saya klik tu, dia calculate lah 400,000. Okay. Katakanlah saya letak unit rate kat situ, subcon tu, dia yang akan dibuat oleh subcon. Jadi tak payah letak kat situ. Tetapi sekiranya, untuk kerja subcon yang lain tu, katakanlah saya ambil yang aktiviti ketiga lah, senang. Assign resource. Ni betul-betul kerja subcon B pula. Subcon B. Saya klik je assign. Okay, saya klik assign. Okay, dan cost ni saya letak kat sini. Katakanlah 1 juta. Jadi barulah betul cost tu dimasuk kat situ. Mungkin kita takut nak masuk cost tu sebab kita ingat cost tu dikalkulate ikut unit rate tu. Memang betul tu untuk yang kita pakai yang unit untuk kita panggil apa, work dan material. Tetapi untuk cost ni memang dia kena masuk cara macam tu. Okay, kita close. Okay, sekarang ni kalau kamu perasan 3 aktiviti dah ada cost. Macam mana nak tengok? Pergi balik kita boleh pergi kepada satu area ni, klik kanan. Ni. Yang kita duk buat kerja selama ni ialah bawah entry. Kita pergi pada table cost. Nampak tak? Total cost sekarang ni total cost ni tak keluar kat sini. Ini ialah aktiviti. Saya pergi pada format. Saya klik on project summary task. Dia akan keluar ni overall. Nampak 1,420,000. Each activity A ada cost. B ada cost. Tetapi cost dia kadang-kadang duduk dekat tempat-tempat lain kerana cara kita masukkan cost tadi ada unit rate lah. Tak kisahlah itu. B. Cuma C belum ada cost. D belum ada cost. Jadi saya boleh letak dekat fixed cost. Column yang saya sebut tadi, katakanlah letak kat sini 50,000. Jadi 500,000. Jadi sekarang ni dah dapat total cost. Jadi itu yang saya kata tadi. Yang tu yang kita nak cuba masukkan cost. Bila dah kita lihat semua benda tu, nanti dia akan ada kat situ. Okay. Dia ada total cost kat situ. Cuma dekat unit yang ni dia tak tunjukkan kat bar sebab kita masukkan dekat fixed cost. Sebab tu saya kata kadang-kadang kontraktor dia letakkan kat sini sebab dia tak letakkan dekat resources. Sebab tak ada keperluan dia nak show pada si klien resources apa yang dia guna. Okay. Jadi itu contohlah. Kalau tak cukup kita punya cost
dekat resource sheet tu yang kita dah nak letak dekat mana pun tak tahu. Salah satu cara dia yang mana yang bagi saya yang lompang-lompang ataupun yang missing tu kita boleh letak dekat fixed cost. Once we do that, kita pergi kepada project visual report, kita generate cash flow kita. Jadi cash flow ni oleh kerana projek ni kecil saja, saya buat dalam bentuk days. Dia merupakan output yang kamu letakkan dalam kamu punya report nanti. Salah satu dia lah. Cuma kalau siapa yang grup-grup yang boleh letak S-curve berdasarkan physical. Yang tu dia sebagai bonus lah. Dia ada cara nak generate physical punya report, tetapi dia bukan straightforward macam ni. Dia kena buat satu persatu. Okay, kalau kita buat macam tu, yang ni Cik Rahim. Ya. Yang maksimum tu yang dekat resource sheet tu. Ya, betul. Kenapa saya punya dia keluar 100% lah? Macam nak tukar jadi yang 1, 2, 3 tu lah? Okey. Jadi, tak apa, sekejap lagi saya pergi. Okey, ini contoh S-curve dia, nampak tak? Bila dah buat macam tu, jadilah kita punya S-curve. Ini yang output dia tadi. Okey, jadi yang tu kamu boleh save dan masuk dalam sebahagian kamu punya report. Okey, jadi yang tadi, pertanyaan tadi ialah isu percentage. Kita pergi balik pada entry dekat resource sheet ni. Resource sheet ni dia maksimum ni dia keluar dalam bentuk percentage. Okey. Dia dekat setting. Sebab tu bila kita nak buat apa-apa Microsoft project, step pertama kita nak buat, kita nak kena set dulu dekat option ni. Kita set, sini contoh display. Dalam video saya pun ada saya tunjuk tu. Contoh saya set MYR, Malaysian Ringgit. Ni dia. Jadi dapat unit ni, ini yang kita nak. Okay. Yang lain tu kita boleh klik entry bar, yang lain tu okey lah, dah ada schedule. Kat schedule ni, kalau misalnya, kalau kamu start projek 1/1, 1/1 tahun ini dia jatuh pada Friday, kamu kena tukar ni kepada Friday. Tu baru betul. Okay, Januari, betul lah Januari tu tahun yang sekarang ni. Lepas tu kamu set dia punya date tadi mengikut itu. Baru betul dia punya S-curve kamu nanti akan diplot berdasarkan first day. Yang ini selection ni berdasarkan hari yang kamu set projek kamu. Bukan maksudnya office start Monday dan sebagainya, bukan. Dia ikut tarikh dia. Dan yang kawan kita tanya tadi ialah ni, show assignment unit as decimal. Ni, decimal ataupun percentage. Kalau kamu punya tak tukar kepada decimal percentage, tengok apa berlaku. Nampak tak? Ditunjuk dalam peratus. Jadi peratus ni dia sama juga maksudnya, tapi dia jadi pening lah kita nak tengok kan daripada segi peratus pula. By right, kita nak pergi kepada decimal, lebih mudah. Satu unit tu satu lah. Jadi dia punya setting dia dekat sini je. Tukar ni kepada decimal. Dan default task type ni, ni satu lagi perkara. Nanti bila kamu masukkan kamu punya duration, dah elok-elok kamu masuk, tiba-tiba bila kamu masuk resources, dia akan ubah kamu punya duration. Jadi sebelum apa-apa, kamu tukar ni kepada fixed duration dulu. Fixed duration, dan kotak ni kita jangan klik. Kotak ni kalau kita klik, dia punya matching dia ialah dengan fixed unit. Itu baru betul. Okay. Tetapi kita nak buat fixed duration, kita jangan klik yang ni. Yang ni kita klik pun tak apa. Okay. Jadi kalau bagi saya, dia simple je. Saya ni balik. Kalau nak, untuk setting ni very simple. Option dalam video saya pun ada. Yang pertama sekali display, tukar yang ni saja. Dengan yang entry bar ni kita klik. Kedua schedule, kita tukar yang ni ikut date yang projek kita start bila. 1/1 pun boleh. Kalau misalnya kita nak buat date kemudian sikit pun boleh. Tak kisahlah, janji 2021 tu. Lepas tu kalau kita nak tukar dia punya bilangan jam bekerja, hari bekerja dan sebagainya. Kalau macam ni, dia konsepnya Sabtu Ahad
hari cuti. Jadi kalau kita tak nak buat apa-apa, kita kekalkan ni. Jadi yang ni kita tukar kepada decimal. Tuan, Ya, yang ya. week start on tu, macam kami buat start 3 bulan lah, which is hari Senin. So, start Isnin pada lah. date yang exactly yang kita nak buat lah. Kalau kamu plan untuk buat 3 bulan, jadi maksudnya day ni start on hari Monday lah. Oh, right. Kalau siapa yang mungkin nak buat 5 bulan ke, 5 bulan tengok kalender besok. Besok ikutlah. Isnin 4 lah. Ya betul. Okay. Agak-agak. Alright. So yang ini yang penting lagi yang ni, fixed duration. Fixed duration, column ni yang tick jangan tick, biarkan kosong. Auto link tu okey lah. Auto link key bencanya ini tak ada apa ni, nak klik tak apa. Okey. Lepas tu advance. Advance pun tak ada apa kecuali kamu boleh tick all this ni segala macam box ni. Okey. Macam itulah box tu boleh tick semua, doesn't matter. Dan lagi satu, kalau I'm not really sure kalau misalnya dia punya Excel link tu rasa tak kritikal sangat kot, tapi tak apalah, dalam video saya ada tekan Trust Center setting ni. Legacy format, klik yang akhir sekali dan klik OK. Contohnya. Okey. Kalau misalnya bila kamu dah klik OK 2 kali tu, there you go. Jadi sepatutnya kamu punya setting tu dah OK. Lepas tu step yang kedua, sepatutnya kamu pergi kepada project. OK, tukar tarikh kalender bila. Kalau besok 4 bulan 1 tu tukar 4 bulan 1, yang lain tak boleh tukar. Klik OK. Lepas tu kalau kamu nak tukar kalender, ni changing working time. Dekat sini cara nak tukar dia, nak set dan sebagainya. Barulah, katakanlah kamu nak buat kerja sehingga hari Sabtu, hari Ahad saja. Jadi dia ada cara nak setting tu, dekat video saya pun saya ada tunjuk kat situ dah. Alright, jadi itulah dia punya tadi yang grup tadi isunya kata nak masukkan resources. Okey. Lagi, kumpulan G5 tadi. Apa lagi? Lagi satu masalah dekat macam lamsam punya ni kan, macam afford kami punya kerja cerun tu dia banyak lamsam. Okey, kalau lamsam tu just terus masukkan rate dekat macam bulldozer, excavator semua tak ada lah doktor kan? Tuan. Cuma saya letak dekat afford ataupun dekat subcon A je. Boleh tak? Saya letakkan subcon A dia memang salah satu cara lah kan, sebab kalau nak senang macam tu. Tetapi subcon dia masalah dia kerja tu ada banyak aktiviti kan. Kalau kamu letak subcon A untuk aktiviti yang pertama, untuk aktiviti yang kedua, dia semua benda lamsam ke? Tak, untuk afford saja, untuk macam set clearing dengan okey. Jadi bolehlah macam tu. Kalau misalnya untuk aktiviti tersebut, katakanlah kita assume subcon A lah buat earthwork. Jadi kita bolehlah letak dia punya cost tu bawah kategori subcon untuk earthwork. Atau kami calculate dulu daripada area, ikut area dengan ni, lepas tu kita tukar ke dekat BQ tu, ikut exactly amount yang kita dah kira. Itu pun boleh, salah satu cara jugalah. Sebab BQ tu tak fit kan? Ya. Boleh juga. Jadi yang tu nanti kamu hanya letak dekat unit rate je lah. Kalau misalnya quantity berapa, unit rate agak-agak berapa, dapat jugalah costnya. Alright. Lebih kurang sama jugalah. Okey. Terima kasih. Okey, lagi? Apa lagi? Rasa tu saja dah. Kamu punya scheduling memang tak ada kan, work program dia? Work program maksud dia sampel sebelum ni projek? Belum lagi. Tapi saya Aniah dia yang sebelum ni tak dapat dia punya CPM. Kena buat sendiri lah. Ya. Alright. Okay. Alright, so lagi? Itu saja. Okay, jadi nanti bila kamu dah manage untuk buat projek scheduling file tu, hantar pada saya lah untuk saya tengok lengkap atau tidak. Alright. So, okay. Alright, lagi. So, group next. Mana lagi?
Grup 6 lah, grup 6. Grup 6, okey. Grup 6. Grup 6 ni ialah housing kan? Ya, dekat Seremban. Okey. Okey, scheduling dah ada belum? Dah. Scheduling kita dah buat tapi redo balik. So kita akan bagi draft tu cik semak dulu lah. Tapi Okey. draft tu kita nak bagi PDF ke bagi soft lah? Soft copy. Bagi soft copy ke? Macam mana saya tengok? Okey, sorry. Lengkap tidak kan? So kita akan bagi soft copy Tak, kamu nak buat housing kamu ni, kamu pilih yang mana satu? Itu tak jelas dalam poster kamu tu. Yang tadi yang kita hantar Single story saja. Sebab Single actually story. kan kita pilih by phase kan. Okey. So kita ambil yang single story lah. Berapa unit ada? Single story tu Phase 1 ke? Tak kisahlah apa-apa phase tu kan. Unit dia berapa? Sekejap yang kamu plan. Single story 45. Dia ada dua. Phase 3, saya ambil phase 3, 45 unit. Okey lah tu. Sebab phase 4 tu banyak sikit, 100 lebih. Jadi dia punya cost untuk projek tu dah ada ke? 45 unit ni. Tak ada, tapi kita orang kena buat balik lah, kena adjust sikit lah. Alright, cost Okay. Cuma yang tu lah, yang resources tu macam tadi lah, yang problem sikit. Tapi cik dah bagi video ni yang tadi cik buat tadi, kira dah clear sikit lah. So kita akan adjust resources tu lah. Alright. Okay. Jadi scheduling berdasarkan projek dulu dah ada? Ada dah. Ada dah, kita ambil balik tapi itulah nak kena adjust sikit. Alright. Okay. So lagi? So far okay. Cuma nak tahu yang pasal video presentation tu. Yang video tu. Tadi tu. Okay. Yang pasal video tu. Yang cik cakap yang minor tu, yang setiap group tu, kita ambil dia punya overview je kan? Dia sebab apa dia ada berapa projek 5 kan? Semua total 5 5 projek kan? Jadi 5. Jadi scheduling kita anggap sebagai major lah. Okay, jadi ada 4 lagi untuk yang lain-lain tu. Kita ambil overview je kan? Betul. Sebab dia ada bagi duration kan. Video tu berapa panjang kan? Kalau tak silap saya. Jadi 10 minit. Jadi maksudnya memang tak banyak lah benda yang mungkin kamu boleh based on dia punya poster ke, katakanlah satu minor tu mungkin 1-2 slide je ke. Jadi berdasarkan itu kamu cuba explain apa benda yang kumpulan lain buat tu lah. Sebenarnya kumpulan lain buat tu dah ada dah dia punya slide-slide dia kan. Cuma kamu pilih lah yang mana-mana yang kamu nak cuba explain. Seolah-olah macam katakanlah orang tanya pada kamu tentang projek lain tu, macam mana kamu nak explain pada orang yang bertanya tu. Macam itulah cara kamu explain dia. Supaya nak bagi orang faham. Alright. Okay, boleh. Faham. Okay. Alright, so itu je? Ya. Okay, next would be last kumpulan ialah G4. Ya, betul. Okay, G4 G4 kamu buat apa tadi? Kompleks pelancongan. Okay, untuk poster Alhamdulillah kita dah settle. Okay, sekarang ni untuk CPM kita dah dapat yang lama punya lah. So kita akan buat pindaan mengikut tempoh masa dan juga masukkan resources. Pada masa yang sama kita tengah siapkan method of statement. Okay. Untuk kerja-kerja yang terlibat lah, maksudnya macam daripada segi first word, lepas tu building punya word, semua tu kita akan siapkan supaya benda tu nanti tally. Saya tak nak nanti bila kita dah siapkan nanti tempoh siap tak sama, cost pula lain kan. So kita buat dua kerja serentak lah, maksudnya partner saya akan siapkan CPM dan juga masukkan resources dan saya siapkan method of statement lah. Method statement tu banyak ke? Saya ambil kat sini untuk contoh saya sebut je. Kalau nak buat semua tak sempat Doktor.
Memang kita tak nak pun sebab kita tahu method segment ni kalau nak buat banyak kerja tu. Cuma kalau kamu kata konsep tu briefly, okey lah tu. Untuk kata overview sajalah untuk kerja-kerja Earthwork saja saya pilih. Lepas tu untuk BQ kita akan masukkan unit price lah. Okey, unit price Okey. Betul, nak tanya. Yang untuk resources tu untuk 10 aktiviti saja ya? Itu untuk masuk dalam report sebagai sampel. So dalam kita punya aktiviti work program tu nak masukkan semua ke? Kena masuk semua lah. Sebab apa? Tidak kan tak lengkap kan kamu punya tu. So dalam report sajalah untuk 10 saja ya? Ya betul. Sebab apa? Isunya kalau dalam in reality memang semua benda kita nak kena work out kan baru dapat dia punya duration tu. Tapi kita just nak tengok kamu bagi contoh how do you get that 10 item tersebut. Daripada situ hopefully kamu dapat gambaran lah kalau misalnya macam mana scheduler buat project scheduling, itulah dia punya susah dia. Okey, baik. Okay. Jadi projek yang scheduling punya file yang kamu ada hari tu dalam Microsoft Project ke PDF? Yang kita dua-dua ada. Ada dah. Dia bahagian yang kamu buat itu kompleks pelancongan tu. Ya. Dalam kompleks pelancongan tu termasuk rumah lat tu ya? Ya, betul. Rumah lat tu duduk dalam work program yang sama lah. Ya, betul. Okay. Cumanya tadi Cik Rahim ada komen lah, jangan mention nama lat tu lah. So rumah lat tu saya tukar je lah, mungkin rumah kayu sajalah. Alright. Sebab orang pun pelik juga kat Negeri Sembilan macam mana ni lat ni. Lat ni orang Perak lah. Ya, betul. Alright, so lagi? Daripada tu rasa tak ada apalah Cik Rahim. Alright, okay. Okay lah, so kamu continue on your work, semua group lah, bukan setakat group ni saja. Jadi bagi saya priority next ialah untuk saya tunggu kamu punya project scheduling punya file untuk saya komen. Once benda tu dah lengkap, contohnya, then perhaps kamu boleh work on preparing kamu punya the whole report lah. Okay. Ada tarikh tak untuk hantar draft Microsoft Project? Jadi sekarang ni kita hanya ada baki 4 minggu lagi kan. Lebih kurang lah. 4 minggu. Kalau misalnya, dia sebenarnya it depend on how fast can you work. How fast can you work. Kalau lagi lambat, maksudnya lagi lambat lah kamu nak siapkan kamu punya tu. Mungkin dalam masa sepatutnya dalam seminggu 2 ni, siapa yang dah siap tu boleh lah hantar, tak payah nak tunggu dia punya deadline. Mungkin saya bagi dalam maksimum pun 2 minggu untuk benda ni settle lah, work scheduling tadi. Alright. Rahim, kalau saya hantar dahulu apa yang saya ada sekarang untuk further comment boleh ke? Sebab takut Boleh, lambat no sangat problem. saya betulkan. Ya, okay, no problem. Okay. Tapi kamu punya dah banyak benda masuk ke ataupun? Dah banyak masuk, cuma costing tu memang totally salah lah cara saya masuk tu. Saya masuk kat unit dekat work, ikut hour, saya bahagikan ikut hari dan jam. Tapi saya tak tahu kalau ada salah yang lain. Jadi saya nak bagi dulu Encik Rahim komen. Okay, no problem. Boleh, no problem. Okay, siapa yang nak bagi dulu pun tak apa, doesn't matter. Alright, so ada apa-apa lagi soalannya? Untuk Ahad 17 hari bulan 1 tu sepatutnya last class IDP. Kita ada apa-apa tak pada hari tersebut? Sebab isunya bila dah si penyelaras tadi dah bagi deadline untuk video submission tu, jadi maksudnya itulah tarikh sepatutnya 17 tu lah yang kena presentnya. Kalau normalnya 17 hari bulan tu kita kena present
kita punya work, tapi oleh kerana dia dah extend that period tersebut, so tak apalah, kita kalau ada pun hanyalah untuk progress meeting je. Macam ni lah, macam kita check kamu punya work. Kalau ada lah, tapi nanti saya bagi tahu kemudian lah. Baik. Okay, so ada apa-apa lagi? Tak ada apa dah Cik Rahim. Alright, kalau tak ada apa-apa, okeylah. Sekian sahaja perjumpaan kita. Sekian, Assalamualaikum. Encik Rahim, nanti video ni minta share. Boleh, no problem. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.